adakah Anda semua tahu apa itu skizofrenia? Dalam video ini, kami akan menceritakan kepada Anda semua tentang apa itu skizofrenia. Skizofrenia merupakan satu gangguan psikotik yang boleh menyebabkan gangguan utama pada pemikiran, emosi, dan tingkah laku seseorang individu. Terdapat dua faktor yang boleh menyebabkan berlakunya skizofrenia. Faktor yang pertama adalah faktor intrinsik, yaitu genetik ataupun keturunan, di mana seseorang individu itu akan cenderung untuk mendapat skizofrenia jika ibu atau bapa ataupun salah satu daripada adik-beradik mereka mempunyai skizofrenia. Mereka akan mempunyai 10% kemungkinan untuk mendapat skizofrenia. Manakala jika kedua-dua ibu bapa mereka adalah pengidap skizofrenia, mereka akan mempunyai 20% kemungkinan untuk mendapat skizofrenia. Faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik yang pertama adalah prenatal ataupun postnatal, di mana bayi dilahirkan kekurangan oksigen ataupun bayi dilahirkan secara peramatang dan juga kurang berat badan. Faktor ekstrinsik yang kedua adalah penyalahgunaan dada ketika remaja, seperti cannabis dan juga kokain yang boleh menyebabkan otak remaja tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, faktor psikososial juga merupakan salah satu faktor ekstrinsik, di mana stres di tempat kerja dan juga status ekonomi yang kurang baik boleh menyebabkan individu tersebut cenderung untuk mendapat skizofrenia. Di samping itu, trauma seperti kanak-kanak yang dianiaya dari kecil dari segi emosi, seksual dan juga fizikal juga boleh menyebabkan mereka cenderung untuk mendapat skizofrenia. Akhir sekali, masalah bahan kimia di otak seperti dopamin dan juga glutamat juga boleh menyebabkan individu tersebut mudah untuk mendapat skizofrenia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang simptom skizofrenia. Simptom skizofrenia terbagi kepada 3 simptom, yaitu simptom positif, simptom negatif, dan simptom kognitif. Bagi simptom positif, kebiasaannya adalah psikosis. Individu yang mempunyai psikosis biasanya mengalami delusi dan halusinasi. Halusinasi adalah persepsi yang salah atau mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak wujud. Halusinasi terbahagi kepada 4, yaitu halusinasi visual, di mana individu tersebut melihat sesuatu yang orang lain tidak dapat melihatnya. Kedua adalah halusinasi pendengaran, di mana terdapat suara-suara ataupun orang yang tengah bercakap dengan individu tersebut, tetapi orang lain tidak dapat mendengarnya. Ketiga adalah somatik halusinasi, di mana individu itu merasakan ada sesuatu sedang berjalan di anggota badannya ataupun merasakan sakit pada anggota badannya. Seterusnya adalah halusinasi bau dan rasa, di mana individu tersebut menghidu dan merasa sesuatu yang tidak dapat orang lain rasa ataupun hidu. Seterusnya adalah delusi. Delusi adalah kepercayaan karut yang dipercayai yang kukuh oleh individu tersebut. Kepercayaan tersebut adalah tidak sejajar dengan budaya, agama, masyarakat, dan keadaan sekeliling. Jenis-jenis delusi terbagi kepada 4, yaitu delusi paranoid or persecutory delusion, di mana individu tersebut mempercayai bahawa terdapat orang lain, kumpulan ataupun organisasi yang cuba untuk menganiaya dirinya, mencederakan atau ingin membunuh dirinya. Seperti individu tersebut mempercayai bahawa orang gajinya telah memasukkan racun ke dalam makanan atau minumannya. Seterusnya adalah delusi kawalan. Delusi kawalan adalah individu tersebut mempercayai bahawa kemahuan, perbuatan, dan perasaan menjadi pasif dan hanya dikawal oleh kuasa luar tanpa kehendak dirinya. Contohnya, dia menumbuk orang lain yang secara luar kawalannya, di mana dia merasakan tindakan tersebut adalah oleh kuasa luar, bukan kehendak dirinya. Seterusnya, delusi grandios.
Delusi grandios adalah mempercayai bahawa dirinya mempunyai kelebihan tersendiri yang melampaui orang di dunia ini. Contohnya, dia mampu mencipta kereta untuk sampai ke bulan hanya dengan sekelip mata sahaja. Seterusnya adalah delusi merujuk. Delusi merujuk adalah mempercayai bahawa orang lain di sekeliling bercakap mengenai dirinya, seperti jiran-jirannya tengah bersembang pasal dirinya, sedangkan tidak ada pun begitu. Simptom positif yang terakhir adalah pertuturan yang tidak teratur. Kebanyakan individu boleh bertutur secara normal dan menjawab soalan dengan baik. Namun, jawapan yang diberikan adalah tidak berkaitan ataupun individu tersebut menggunakan bahasa yang sukar difahami. Contohnya, bertanyakan kepada individu tersebut, siapa yang beri kamu duit? Maka individu itu menjawab, kemanapun saya pergi tidak ada siapa pun yang akan kisah. Simptom seterusnya bagi skizofrenia adalah simptom negatif. Simptom negatif lazimnya membabitkan fungsi dan aktiviti terjejas. Mereka yang mempunyai simptom ini akan bersikap malas, tidak mahu bergerak, tidak mahu bercakap, tidak ada motivasi, ataupun tidak mempunyai perasaan. Jenis-jenis bagi simptom ini adalah aphasia and poverty of speech, di mana individu akan bercakap dengan sedikit ataupun pertuturan yang tidak mempunyai makna, dan dia akan mengambil masa yang lama untuk menyambungkan sesuatu ataupun percakapan tersebut. Jenis yang seterusnya adalah flattening or blunting effect. Flattening or blunting effect ini adalah individu akan kurang mengekspresikan muka mereka mengikut keadaan sebenar, seperti mereka tidak senyum ketika sedang gembira ataupun tidak mengerutkan dahi ketika sedang sedih. Mereka juga tidak mempunyai hubungan emosi dengan orang yang bercakap dengannya, seolah-olah orang itu sedang bercakap dengan robot. Jenis seterusnya adalah aversion and anhedonia, di mana individu tersebut akan hilang minat terhadap sesuatu perkara yang biasa dilakukannya sebelum ini. Simptom terakhir bagi skizofrenia adalah simptom kognitif. Simptom individu yang mempunyai gangguan ini akan mempunyai masalah dari segi pembelajaran dan mempunyai IQ yang rendah. Individu ini juga akan sukar untuk memberikan tumpuan, sukar untuk membuat keputusan dengan baik, dan mempunyai memori yang lemah. Sekian itu sahaja simptom-simptom skizofrenia. Bagaimana pula dengan kesan penyakit skizofrenia terhadap pekerjaan? Pekerjaan merupakan isu yang sukar bagi kebanyakan individu yang menghidap skizofrenia. Bagi individu yang mempunyai simptom yang teruk, pekerjaan mungkin bukan pilihan, tetapi dari masa ke semasa, individu yang cuba untuk sembuh dengan mendapatkan rawatan pasti akan memikirkan tentang pekerjaan. Individu yang menghidap penyakit skizofrenia akan menghadapi pelbagai cabaran untuk mencari kerja. Salah satunya untuk mendedahkan penyakit mental yang dihadapi pada status kesihatan sewaktu permohonan pekerjaan. Tambahan pula, pada hari ini masih terdapat diskriminasi terhadap individu yang menghidap penyakit mental. Penyakit skizofrenia menyebabkan kurangnya keyakinan diri dalam diri seseorang. Mereka merasakan diri mereka tidak berharga, tidak layak untuk menceburi bidang pekerjaan. Tambahan pula, terdapat banyak saingan sengit untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana. Okey, yang seterusnya adalah alat penilaian yang boleh kita gunakan untuk menilai pesakit skizo dalam Word. Okey, yang pertama adalah Command Evaluation Living Skill ataupun nama pendek dia adalah CELS. CELS merupakan alat penilaian standard yang digunakan untuk mengenal pasti masalah yang menjadi perhatian kepada pesakit ataupun seseorang individu yang ingin kembali kepada hidup bermasyarakat
dengan niat ingin berdikari tanpa bantuan sesiapa. Okey, dalam KELS ni dia ada 5 bahagian, iaitu penilaian bagi penjagaan diri, keselamatan dan kesihatan, pengurusan kewangan, pengangkutan dan pekerjaan, dan masa lapang. Okey, dalam 5 bahagian ini, individu yang bertanggungjawab untuk menjalankan ujian ini akan memberikan skor kepada klien berdasarkan 2 kategori, iaitu independen dan juga need assistance ataupun memerlukan bantuan. So, klien mempunyai tahap kecekapan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti harian asas seperti berjalan, makan, tanpa perlu mengharapkan orang lain. Lepas tu, skor need assistance akan diberi apabila klien memerlukan bantuan daripada orang sekeliling mereka. Terdapat beberapa situasi pemakahan khas, iaitu not applicable dengan see now. Not applicable bermaksud bahagian yang tidak berkaitan dengan keadaan hidup seorang klien ataupun pesakit tu. See now pula digunakan untuk item yang tidak dapat dinilai sama ada kita tak pasti sama ada dia adalah independent ataupun need assistance, ataupun pesakit ataupun klien itu memerlukan bantuan tambahan untuk melakukan aktiviti harian. Ataupun KELS adalah satu ujian standard yang direka untuk menentukan kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kemahiran asas kehidupan. Ia juga boleh digunakan sebagai cadangan untuk memudahkan kehidupan seseorang klien berdasarkan situasi yang sedang dialami. Masa untuk menjalankan KELS adalah sekitar 30 hingga 45 minit. Dalam masa 30 hingga 40 minit tu, kita gabungkan soalan untuk ditanyakan kepada klien dan juga tugasan yang diberikan dan perlu diselesaikan oleh klien. Dalam KELS ini terdapat 17 kemahiran asas berdasarkan 5 bahagian ujian penilaian tadi itulah yang kita sebut dekat awal-awal tadi tu, iaitu pengurusan keuangan, kesihatan dan keselamatan, mengisi masa lapang, pekerjaan dan juga pengangkutan. Diringkaskan pada akhir penilaian dengan memberikan 1 markah untuk need assistance tetapi tidak termasuk pekerjaan dan juga masa lapang. Untuk pekerjaan dan masa lapang, hanya 0.5 markah diberikan untuk need assistance. Independent dan not applicable dikira sebagai kosong. Jumlah skor 52 ataupun kurang daripada 52 menunjukkan klien mampu berdikari. Jumlah 6 atau lebih menunjukkan klien memerlukan bantuan untuk tinggal bersama komuniti. Skor 5 hingga 52 bermaksud klien mempunyai kemahiran hidup asas untuk hidup berdikari dalam komuniti. WES ataupun nama penuhnya adalah Work and Environmental Impact Skill. Tujuan WES adalah untuk membantu terapis dalam mengumpulkan maklumat bagaimana seseorang individu yang mempunyai kecacatan fizikal ataupun gangguan psikososial melakukan pekerjaan. Ia mengukur kesan persekitaran terhadap pekerja melalui prestasi kerja seorang individu, kepuasan bekerja, kesihatan fizikal dan emosi. Ini daripada temubual semi-struktur diikuti dengan rating. Temubual WES memberikan maklumat tentang bagaimana seseorang individu ataupun klien yang mempunyai faktor psikososial dan fizikal dalam persekitaran tempat kerja yang unik mempengaruhi kepuasan dirinya untuk melakukan kerja. Setelah selesai temubual, pengguna profesional akan menilai 17 pemboleh ubah WES yang mengambil kira persekitaran tempat kerja dalam 4 bahagian berikut, iaitu ruang fizikal, objek yang digunakan ketika bekerja, kumpulan sosial dan norma serta persepsi tentang bagaimana tugasan ataupun kerja harus dilakukan. Sebagai contoh, ruang fizikal termasuklah
reka bentuk premis kerja. Faktor deria seperti pencahayaan, pengudaraan, keselesaan dan kemudahan yang terdapat di premis yang boleh memudahkan lagi kerja seseorang klien. Okay. Individu yang ditemubuat menggunakan wealth perlu mempunyai tempat kerja ataupun persekitaran yang serupa dengan tempat kerja. Yang penting, individu ataupun klien sudah lama ataupun terbiasa dengan situasi kerja tersebut. Itu sahaja untuk penilaian bagi Individu yang menghidap skizofrenia berkemungkinan mempunyai masalah dalam social skill. Mereka mempunyai masalah untuk bekerja ataupun berurusan dengan individu lain. Mungkin kesan daripada simptom-simptom yang dihadapi seperti halusinasi dan sebagainya. Seterusnya, kurangnya kemahiran dalam mencari pekerjaan. Ini berlaku kepada pesakit yang berusia awal dewasa di mana mereka belum pernah berpengalaman dalam mencari pekerjaan ataupun bekerja. Bagaimana pula dengan intervensi atau rawatan kepada pesakit skizofrenia untuk mendapatkan pekerjaan? Selain daripada ubat-ubatan yang dapat mengurangkan simptom-simptom yang dialami, mereka boleh mencari alternatif lain seperti menyertai program rehabilitasi. Salah satunya adalah program sokongan pekerjaan yang dikendalikan oleh pegawai sokongan pekerjaan seperti paramedik atau jurupulih cara kerja. Ini dapat membantu mereka dalam proses mendapatkan pekerjaan. Melalui program ini, pesakit akan diberikan sokongan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan seperti belajar menggunakan kemahiran dalam suasana yang baru, penyesuaian di tempat kerja dan kemahiran membina hubungan yang baik dengan rakan sekerja. Mereka akan diberi latihan seperti latihan menghadiri temu duka, bertemu majikan serta pemantauan di tempat kerja apabila mereka berjaya mendapat kerja nanti. Oleh itu, program ini bukan sahaja membantu dari segi kewangan tetapi membantu dari segi meningkatkan keyakinan diri, autonomi serta perkembangan diri. Okey, itu sahaja daripada kami.